Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asjambus binti Haji Jamali daripada Institut Aminuddin Baki Cawangan Utara akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Peranan Kepimpinan dan Modal Sosial Organisasi terhadap Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional di Sekolah. Kajian ini bermula daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang mana berhala tujukan kepada pentransformasian sekolah-sekolah Malaysia menjelang tahun 2025. Dalam TS25 ini, sekolah-sekolah akan menjana atau melahirkan anak-anak dengan matlamat kemanjanian murid yang menggabungkan 3 aspek iaitu dokumen standard, pedagogi dan pentaksiran, dan seterusnya akan mewujudkan sekolah berkualiti yang merangkumi 4 elemen iaitu pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti serta akan mengakibatkan persekitaran PDP bermakna. Oleh kerana itu, guru berkualiti memainkan peranan yang penting dan guru perlu melalui satu sesi pembangunan profesionalisme secara berterusan. Di dalam PPPM 2013 hingga 2025 ini, PPB atau Pembangunan Profesionalisme Berterusan terbahagi kepada 3 gelombang dan kini kita telah sampai ke gelombang yang ketiga iaitu bagi tahun 2021 hingga 2025, pewujudan budaya kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan sekerja. Ini relevan dengan komuniti pembelajaran profesional atau lebih dikenali sebagai PLC. Namun begitu, di dalam kajian ini kita akan menyebutnya sebagai KPP. Di dalam PPPM juga terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan dan dapatan daripada Teaching and Learning International Survey mendapati bahawa 90% guru menghadiri 10 hari LDP tetapi daripada 90% itu 16% sahaja yang berasaskan sekolah. Manakala kajian yang dilakukan oleh Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi mendapati tahap pengajaran dan pembelajaran guru, 5% daripada guru-guru yang dikaji masih lagi pada tahap kurang memuaskan. Dan seterusnya, dapatan Jemaah Nazir Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia hanya 13% pengajaran dan pembelajaran guru yang dicerap bertahap cemerlang. Oleh itu, inilah titik tolak di mana perlunya komuniti pembelajaran profesional atau KPP dijalankan. Merujuk kepada kajian-kajian lalu, KPP yang diamalkan di sekolah-sekolah berada pada tahap yang tinggi. Tetapi, dimensi perkongsian amalan peribadi merupakan dimensi yang paling kurang diamalkan dan paling jarang dilaksanakan. Dapatan ini bercanggah dengan status amalan KPP di Korea Selatan yang berada pada tangga 10 teratas dalam pentaksiran TIMSS dan PISA. Ini menunjukkan dimensi perkongsian amalan peribadi merupakan dimensi yang paling mantap pelaksanaannya di Korea Selatan berbanding negara Amerika Syarikat, Hong Kong dan Taiwan yang juga merupakan negara dalam kedudukan 10 teratas peringkat antarabangsa. Justru itu, Malaysia perlu meneroka faktor-faktor yang boleh memacu perkongsian amalan peribadi bagi mencapai hasrat KPM untuk berada di tangga 10 teratas dalam pentaksiran TIMSS dan PISA. Untuk isu yang kedua adalah berkenaan isu modal sosial organisasi. Perkongsian amalan, pengajaran dan pembelajaran guru kurang diamal kerana kelemahan aspek kepercayaan terhadap pemimpin, kepercayaan terhadap rakan sejawat,
komunikasi yang lemah dan negatif, guru kurang berkolaboratif dan kurang keterbukaan untuk berkongsi yang menyebabkan amalan-amalan perkongsian pengalaman, menerima teguran dan merefleksesi pengajaran sesama rakan sejawat kurang dimanfaatkan. Isu yang ketiga berkisar tentang kepimpinan organisasi pembelajaran. Di sini pemimpin kurang berperanan dalam membangunkan kapasiti dan potensi guru kerana lebih menumpu kepada pencapaian murid dan pembangunan fizikal sekolah. Sokongan pemimpin menjamin keberkesanan KPP terhadap kejadian murid. Gaya kepimpinan instruksional begitu sinonim dengan amalan KPP, namun tidak menekankan aspek pembangunan potensi pemimpin guru dalam pasukan KPP di sekolah. Semua ketiga-tiga konstruk ini diinteraksikan mengikut teori pertukaran sosial oleh Blau tahun 1964. Blau telah menegaskan kepentingan tingkah laku kesepunyaan dalam kalangan warga organisasi berdasarkan teori asal Homans pada tahun 1958. Menurut Blau, keadilan dalam sesebuah organisasi memainkan peranan yang penting untuk memastikan sama ada warga organisasi saling melibatkan diri dalam pertukaran sosial atau social exchange ataupun pertukaran ekonomi atau economic exchange. Warga organisasi yang melalui ketidakadilan akan cenderung memilih pertukaran ekonomi, manakala warga organisasi yang dilayan secara adil akan memilih pertukaran sosial untuk ahli organisasi. Pertukaran ekonomi akan mengakibatkan kualiti perhubungan dalam kalangan warga organisasi tergugat dan seterusnya akan mempengaruhi kualiti kerja dan prestasi individu. Sebaliknya, jika individu memilih pertukaran sosial, hal ini akan mengekalkan hubungan yang akrab dalam kalangan warga organisasi. Keadilan dan kepercayaan merupakan asas kepada konsep pertukaran sosial dalam kalangan warga organisasi yang bersifat terbuka. Seterusnya, pertukaran sosial yang berlaku akan mempamerkan tingkah laku kesepunyaan dalam kalangan warga organisasi. Kajian ini mempunyai objektif untuk menentukan peranan faktor kepimpinan organisasi pembelajaran iaitu KOP dan modal sosial organisasi iaitu MSO terhadap amalan komuniti pembelajaran profesional iaitu KPP. Dan soalan untuk kajian ini adalah apakah peranan faktor kepimpinan organisasi pembelajaran dan modal sosial organisasi terhadap amalan komuniti pembelajaran profesional. Metodologi kajian. Kajian kuantitatif ini menggunakan pendekatan tinjauan melalui soal selidik. Instrumen kajian ini diadaptasi daripada soal selidik 5 elemen kepimpinan organisasi pembelajaran oleh Rosnah dan Muhammad Faisal 2012 yang mengandungi 38 item untuk mengkaji kepimpinan organisasi pembelajaran dalam kalangan guru besar. Soal selidik 3 domain modal sosial organisasi daripada kajian Chang dan Chuang tahun 2011 yang mengandungi 35 item untuk mengukur modal sosial dalam kalangan warga sekolah serta soal selidik penanda aras amalan komuniti pembelajaran profesional Narongrit Intanam Tuwimon Wong Wanik dan Natapon Lotong 2010 pula mengandungi 46 item yang merangkumi 5 dimensi untuk mengukur amalan komuniti pembelajaran profesional di sekolah. Pemilihan sejumlah 476 orang sampel kajian ini menggunakan kaedah persempalan berkelompok pelbagai tahap berstrata dalam kalangan populasi guru sekolah rendah di sebuah negeri. Pemilihan sampel kajian ini merujuk kepada jadual penentuan saiz sampel Ritchie dan Morgan 1970. Dapatan kajian. Satu cara menggunakan skor pemboleh ubah pendam untuk memperoleh dapatan lanjutan daripada PLS-SAM adalah melalui penilaian Importance Performance Matrix Analysis atau IPMA. Analisis IPMA bertujuan mengenal pasti faktor-faktor yang sesuai untuk ditambah baik
atau diberi penekanan. IPMA mempermudah pengkaji untuk mengenal pasti konstruk pendam yang mempunyai tahap kepentingan yang tinggi atau pencapaian yang rendah dan berupaya mempengaruhi konstruk pendam endogenous. Dilaksanakan dengan menguji kesan penuh atau kepentingan dan nilai indeks atau pencapaian bagi konstruk pendam exogenous. Ini memberi gambaran tentang faktor-faktor yang boleh ditambah baik. Keputusan IPMA memberi gambaran jelas kepada pemimpin untuk menangani dan menambah baik faktor-faktor yang dikenal pasti mempunyai pencapaian yang rendah sedangkan kepentingannya sangat tinggi dalam satu-satu agenda. Berdasarkan kajian ini, dapatan IPMA seperti dalam jadual 1 menunjukkan konstruk yang mempunyai kepentingan dan pencapaian yang tinggi dalam mempengaruhi pemboleh ubah KPP. Konstruk yang mempamerkan pengaruh kepentingan pencapaian paling tinggi ialah konstruk KOG ataupun modal sosial kognitif dengan kesan penuh 0.628 dan nilai indeks 66.26. Manakala konstruk HUB iaitu modal sosial hubungan merupakan konstruk kedua tertinggi pengaruhnya terhadap KPP iaitu kesan penuh 0.416 dan nilai indeks 65.18. Interpretasi rajah IPMA ini boleh dibahagikan kepada dua dimensi matriks iaitu aspek kepentingan pada paksi X dan pencapaian pada paksi Y. Merujuk kepada kedudukan suatu titik yang mewakili satu konstruk menunjukkan cirinya yang merangkumi tahap kepentingan dan pencapaian konstruk. Kuadran 1 mengandungi konstruk yang dianggap sangat penting dan menunjukkan tahap pencapaian yang tinggi. Oleh itu, konstruk dalam kuadran ini merupakan kekuatan dan peluang utama untuk mencapai atau mengekalkan pencapaian cemerlang amalan KPP. Kuadran kedua mengandungi konstruk yang dianggap tidak penting bagi pelanggan, tetapi organisasi menunjukkan tahap pencapaian yang tinggi. Dalam kes ini, konstruk dalam kuadran ini perlu dianjakkan kepada kuadran lain yang memerlukan peningkatan pencapaian. Kuadran ketiga mengandungi konstruk dengan kepentingan rendah dan pencapaian rendah yang merupakan kelemahan kecil. Oleh itu, konstruk dalam kuadran ini tidak perlu diutamakan untuk penambahbaikan. Kuadran 4 mengandungi konstruk yang dianggap sangat penting tetapi tahap pencapaiannya agak rendah. Konstruk dalam kuadran ini dianggap sebagai kelemahan utama yang memerlukan perhatian segera untuk penambahbaikan bagi melonjakkan pencapaian amalan KPP. Berdasarkan interpretasi data IPMA yang disesuai padan dengan grid saranan Hussein dan Bideh 2013 ini, didapati bahawa konstruk pendam KOG dan HUB merupakan faktor yang perlu diutamakan oleh pemimpin dalam meningkatkan amalan KPP di sekolah. Sebaliknya, konstruk POT, INO, PEL, MOD dan IKT yang juga merupakan konstruk pendam bagi pembeli ubah KOP tergolong dalam kuadran possible overkilling yang membawa maksud. Faktor-faktor ini perlu dipertingkatkan kepentingannya dalam melonjakkan pencapaian KOG dan HUB seterusnya meningkatkan amalan KPP. Perbincangan kajian. Data interpretasi IPMA ini disesuai padankan dengan grid saranan kajian Hussein dan Bideh 2013. Konstruk pendam HUB dalam kajian ini merujuk kepada modal sosial hubungan yang menekankan identifikasi, timbal balas dan kepercayaan antara warga organisasi, manakala konstruk KOG merujuk kepada modal sosial kognitif yang menekankan pemahaman dan tafsiran sepunya aspek bahasa serta matlamat organisasi. Data menunjukkan guru-guru mempunyai persepsi bahawa faktor HUB dan KOG mempunyai kepentingan yang sangat tinggi dalam pelaksanaan amalan KPP sementara pencapaiannya dalam organisasi adalah pada tahap rendah. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini perlu diberi perhatian dalam mengamalkan KPP. Berdasarkan interpretasi grid data IPMA, faktor-faktor dalam kuadran 2 iaitu PEL, MOD, IKT, PEL dan INO
yang juga merupakan faktor pada konstruk kepimpinan adalah faktor yang boleh dimanipulasikan sebagai pemangkin peningkatan pencapaian faktor HUB dan KOG. Merujuk kepada model sosial hubungan, Dapatan Kajian Tai dan Omar 2021 menyokong dapatan kajian ini yang telah mendedahkan bahawa sekolah-sekolah Malaysia membangun dan menyokong amalan KPP daripada aspek perkongsian misi dan visi, sokongan dan kerjasama pemimpin, sokongan struktur, persefahaman dan kepercayaan dalam kalangan rakan sejawat. Walau bagaimanapun, pelaksanaan pembelajaran kooperatif, dialog reflektif dan inquiry kolektif iaitu faktor-faktor amalan dalam KPP masih belum mantap. Hal ini menunjukkan bahawa guru-guru menyedari kepentingan modal sosial hubungan, tetapi pencapaian modal sosial hubungan ini masih berada pada tahap yang rendah dalam konteks melaksanakan KPP. Dalam kajian Sahin dan Yenel 2021, interaksi sosial dalam kalangan guru adalah signifikan terhadap amalan KPP di sekolah. Bagi tujuan meningkatkan kualiti pembelajaran murid, guru-guru tidak boleh bekerja secara individu. Interaksi sosial antara guru perlu untuk menjayakan amalan KPP yang bermakna. Oleh itu, peranan pemimpin sekolah dalam melonjakkan pencapaian modal sosial hubungan perlu diupayakan seperti Dapatan Kajian Zhang dan Pang 2016 yang mendapati bahawa pemimpin sekolah perlu menyediakan insentif untuk menggalakkan pelaksanaan kepelbagaian KPP dalam kalangan guru-guru. Namun begitu, penglibatan guru-guru dalam amalan KPP tidak dihargai selayaknya Tai dan Omar 2016. Maka untuk meningkatkan pencapaian amalan KPP di sekolah, pemimpin sekolah perlu mempertimbangkan dengan serius tentang penghargaan dan pengiktirafan guru-guru dalam pelaksanaan amalan KPP yang bermakna dan berkesan. Situasi ini menyokong mandat pelaksanaan KPP sebagai kaedah pembangunan profesionalisme guru berterusan berasaskan rakan sejawat yang disarankan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kajian ini juga mendapati bahawa faktor modal sosial kognitif yang dianggap penting sebagai pemangkin amalan KPP tetapi pencapaiannya adalah rendah dalam kalangan guru. Merujuk kepada kajian Imans dan Van der Waal 2020, guru beranggapan bahawa KPP merupakan agenda daripada pemegang taruh luar sekolah dan tiada faedah kepada mereka. Hal ini menyokong dapatan kajian Zhang dan Pang 2016 yang mendapati keterbatasan autonomi guru dalam membuat keputusan dalam aktiviti KPP, membuatkan guru-guru beranggapan yang KPP adalah agenda pemegang taruh luaran sekolah. Maka hal ini menyebabkan guru-guru mengelak daripada melibatkan diri secara aktif dalam KPP di sekolah menurut Kay, Cass dan Jess 2019. Pemahaman sepunya tentang kepentingan pelaksanaan KPP perlu dipupuk dalam minda guru-guru. Pelaksanaan amalan KPP akan lebih bermakna jika semua guru menyedari dan memahami bahawa KPP merupakan agenda guru dalam menambah baik kualiti pengajaran mereka dan seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Guru-guru kurang kompeten untuk melaksanakan KPP kerana kurang faham tentang konsepnya. Tai dan Omar 2021. Maka di sinilah peranan kepimpinan sekolah perlu melibatkan diri dalam KPP sebagai fasilitator bagi melatih guru-guru mengamalkan KPP menurut Zhang dan Pang 2016 secara berkesan dan bermakna berdasarkan konsep yang tepat. Selain daripada memastikan persefahaman tentang konsep KPP, guru-guru juga harus mempunyai matlamat yang sepunya dalam melaksanakan KPP. Kajian Tai dan Omar 2017 mendapati bahawa guru-guru berada dalam zon selesa dan menjadi satu tekanan apabila KPP disampaikan ke sekolah-sekolah sebagai mandat daripada kementerian. Cabaran baharu begini menyebabkan penolakan dalam kalangan guru yang berada dalam zon selesa. Walaupun sokongan dan pelibatan pemimpin sekolah berada pada tahap paling tinggi.
mengikut kajian Tai dan Omar tahun 2021. Walau bagaimanapun, dalam kajian ini, konstruk pendam STR merujuk kepada modal sosial struktur didapati kurang penting dan kurang melonjak pencapaiannya dalam organisasi, malah menjadi konstruk pendam yang kurang keutamaannya dalam amalan KPP. Selari dengan kajian Hairun 2016 yang menyatakan bahawa pemimpin instruksional mampu membentuk keakraban dan hubungan kolaboratif dalam kalangan guru, tetapi pengupayaan guru dalam perkongsian amalan pengajaran terbaik melalui KPP adalah sukar. Situasi ini berlaku kerana guru-guru beranggapan bahawa kualiti pengajaran mereka adalah setara. Status kesetaraan yang inilah yang membentuk keakraban dan budaya kolaboratif guru juga menjadi faktor penghalang kepada amalan perkongsian secara profesional. Dapatan ini bercanggah dengan kajian Chua, Tian, Lim, Tan dan Guan pada tahun 2020 di Malaysia yang mengenal pasti bahawa satu cabaran pelaksanaan KPP di sekolah adalah tentang beban tugas guru yang telah menyebabkan guru burn out dan tidak bermotivasi untuk mengamalkan KPP. Kekurangan sokongan daripada pihak pentadbir atau pemimpin sekolah menjadi punca kepada keadaan ini. Ini bermakna tugas dan peranan pemimpin sekolah dalam menstrukturkan pelaksanaan KPP adalah amat penting untuk amalan KPP yang lebih berkesan kepada guru-guru. Ini termasuk penstrukturan tugasan rasmi ataupun tugasan hakiki guru supaya tidak menjadi beban tugas. Hal ini kerana usaha pemimpin menetapkan jadual perjumpaan KPP hanya menemukan kegagalan keberkesanan KPP menurut kajian Kiao dan Zhang pada tahun 2018. Interaksi antara guru yang lebih kerap perlu dipupuk daripada kesedaran dan kefahaman guru sendiri dan bukannya secara terpaksa, kerana selama ini interaksi guru dalam KPP hanya dirancang untuk 4 kali setahun menurut dapatan Chua, Tian, Lim, Tan dan Guan pada 2020. Dan perlu dipertingkatkan kekerapannya melalui sokongan pemimpin dengan menyusun semula tugasan guru agar tidak menjadi bebanan. Kekerapan interaksi KPP merupakan aktiviti yang berterusan sebagai amalan penambahbaikan kemahiran pedagogi guru. Kajian Taharim Jayasuriya, Lim dan Mazhar tahun 2017 menemukan bahawa guru kurang memberi tumpuan kepada penambahbaikan dan persediaan proses pengajaran dan pembelajaran murid kerana terbeban dengan tugasan lain yang tidak menjurus kepada pengajaran. Situasi ini menjadi lebih mencabar apabila pemimpin sekolah tidak mengambil tindakan susulan bagi memastikan KPP yang dilaksanakan benar-benar berkesan mengikut konsep yang tepat. Kajian ini merumuskan pengaruh guru besar sebagai pemimpin organisasi pembelajaran amat penting dalam mengupaya modal sosial organisasi daripada aspek hubungan yang merangkumi identifikasi, kepercayaan dan timbal balas, manakala aspek kognitif yang merangkumi bahasa dan matlamat sepunya. Usaha yang perlu diambil merangkumi 5 langkah, iaitu pertama, pemimpin sekolah perlu berinisiatif mengenal pasti keperluan pembelajaran guru dan memberikan peluang yang adil untuk mereka membangunkan profesionalisme diri dengan menggalakkan pelaksanaan KPP serta bahan rujukan yang mencukupi dan terkini. Kedua, pemimpin sekolah adalah suri teladan kepada pembelajaran guru di sekolah, menjadi pencetus budaya ilmu, menjadi sumber rujukan dalam aspek pembelajaran kepada sekolah. Maka mereka perlu bersama-sama guru menyertai KPP. Ketiga, pemimpin sekolah harus menggalakkan inovasi dengan cara menunjukkan sokongan kepada idea baharu, mengiktiraf aktiviti inovasi warga sekolah melalui KPP serta memberikan penghargaan dan meraihkan kejayaan sekiranya inovasi tersebut berjaya. Dan yang keempat, mereka juga mesti sentiasa memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada guru-guru yang melaksanakan KPP yang berkesan dan bermakna. Kelima, pemimpin sekolah sentiasa mengambil inisiatif yang untuk mengenal pasti potensi setiap guru
menyedarkan mereka tentang potensi yang dia miliki serta membantu mereka membangunkan potensi tersebut melalui KPP. Bertitik tolak daripada kajian ini adalah lebih menarik jika kajian ini diperluaskan kepada semua guru sekolah menengah dan sekolah rendah di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak, dan dapatannya mesti akan lebih jelas dan berimpak tinggi untuk digunakan dalam peluang penambahbaikan amalan KPP sekolah-sekolah di Malaysia. Selain itu, pelibatan pemimpin sekolah sebagai responden utama kajian juga adalah dicadangkan bagi kajian lanjutan untuk memahami perspektif pemimpin sekolah tentang pelaksanaan KPP di sekolah. Sekian, terima kasih.